Baik, selamat pagi saya ucapkan kepada semua murid dan kepada juga ibu bapa yang menonton video PDPR saya pada hari ini ya. Baik, kemungkinan agak kekok sikit lah sebab ini baru pertama kali saya merakam video PDPR untuk kelas di bawah sediaan saya. Okey, jadi hari ini saya akan mulakan dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu tahun 2, walaupun kita belum lagi bersemuka, tapi insya-Allah kita akan bersemuka satu masa nanti. Tapi untuk hari ini saya tidaklah nak memberatkan sangat PDPR pada hari ini sebabkan murid belum lagi menerima buku teks. Tapi jangan risau, saya akan letakkan gambar setiap muka surat di dalam video saya ni ya, supaya mudah untuk murid melihat dan meneliti apa yang saya hendak sampaikan. Baik, bagi tema yang pertama untuk bahasa Melayu tahun 2 sekolah kebangsaan untuk jilid 1. Okey. Bahasa Melayu ada 2 jilid yang mana jilid 1 dan jilid 2. Jadi kita lihat jilid 1 dahulu. Okey. Tema yang pertama iaitu kekeluargaan. Jika kita lihat muka surat yang pertama, ni dia meminta kita lah bercerita berdasarkan gambar. Itu aktiviti yang kita boleh lakukan. Okey, kalau kita lihat dekat gambar ni, satu keluarga besar yang berkumpul di ruang tamu. Baik, saya bagi masa untuk murid-murid melihat dan memahati serta mengecam apakah aktiviti yang dilakukan. Kalau dapat nyatakan 1, 2, 3 cukup. Okey, aktiviti yang boleh dikatakan yang dapat kita lihat, kita dapat kesan daripada gambar ni adalah yang pertama di mana mereka berbual. Okey, yang kedua bermain. Ketiga apa? Ketiga apa? Banyak aktiviti dalam tu. Duduk, bersantai, berehat. Banyak aktiviti dalam tu. Baik, seterusnya kita beralih ke muka surat yang kedua dan yang ketiga. Kalau kita lihat muka surat ni dengan tajuk yang pertama, unit 1, hari Minggu dengan keluarga, di mana kita diminta untuk mendengar, mengecam dan menyebut
frasa dengan betulnya dan tepatnya. Okey, apa yang murid faham mengenai frasa? Mungkin murid tahun 2 yang dari tahun 1 2020 mungkin belum memahami apa itu frasa. Baik, frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua patah perkataan ataupun satu patah perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua patah perkataan atau lebih. Okey. Perbezaan frasa dan klausa ialah frasa tidak mengandungi subjek dan predikat. Okey, sebagai contoh kalau kita lihat dalam buku teks ni, muka surat 2 dan 3 ni ya. Baik, dengan tajuk dia Ceria Pagi ya. Okey, dengan tema yang pertama tadi apa? Hari Minggu dengan keluarga. Okey, hari Minggu ni seperti masa kita tahu, hari Minggu ni hujung minggu lah, iaitu hari Ahad, di mana waktu tu adalah hari cuti ya. Tidak bersekolah. Okey, di mana macam-macam aktiviti bersama keluarga yang kita lakukan. Okey. Ceria pagi. Yang ni dia bangun pagi lah, awal pagi. Situasi ni berlaku pada waktu pagi. Okey, frasa. Di mana di sini ada dua perkataan yang menjadi frasa, satu frasa. Sebab saya katakan tadi, frasa boleh terdiri daripada satu atau dua. Baik. Di atas bumbung. Di atas bumbung. Seterusnya kita lihat selamat pagi di atas balkoni. Pokok bunga, atap genting, pagar batu, memesin rumput. Seterusnya membasuh basikal, pilih air, menjemur kasut. Okey, contoh dia selamat pagi ya. Selamat pagi, kalau kita dia terdiri pada dua perkataan, iaitu selamat dan pagi ya. Selamat dan pagi. Di mana kalau kita lihat, kalau kita bina ayat ni, dia belum lagi menjadi ayat sebab dia frasa. Frasa ni dimaksud belum lengkap lah, belum lengkap menjadi ayat. So kalau macam mana kalau kita nak menjadikannya satu ayat, iaitu kita tambah dia punya pelengkap lah. Okey, selamat pagi ibu. Selamat pagi ibu. Okey, dah jadi satu ayat ayat mudah Baik, seterusnya pokok bunga. Kalau kita lihat pokok bunga, ada dua perkataan di situ. Okey. Pokok bunga, yang ni frasa dia tak lengkap. Pokok bunga dia bukan macam ayat. Pokok bunga macam tergantung. Kalau dia tergantung tu bukan ayat Baik, macam mana kita nak lengkapkan menjadikan satu ayat? Boleh murid fikirkan macam mana. Okey, seterusnya mungkin ada murid yang tertanya, bagaimana pula dengan di atas bumbung cikgu? Adakah ianya frasa? Ya, ianya frasa. Di mana dia boleh, frasa ni boleh terdiri daripada satu, dua ataupun yang boleh diperluaskan lagi ya. Okey, di atas bumbung. Dia bukan satu ayat sebab belum lengkap. Apa itu di atas bumbung? Jadi kalau murid lihat dekat gambar tu, di mana apa haiwan yang terdapat di situ? Sila bina ayat daripada situasi tersebut.
atap genting. Mungkin ada murid tak faham apa itu atap genting ya. Atap genting ni dia apa lah, saya pula lupa. Dia macam atap dia tu dia dibuat bukan daripada zinc dia yang macam besi tu dia macam tanah liat ini kawasan macam kawasan perumahan yang suka buat atap macam ni. Baik, seterusnya pagar batu. Ni saya rasa murid tahulah pagar batu ni. Pagar batu. Murid pun mudah juga nak buat ayat daripada pagar batu. Memesin rumput. Mungkin murid tahulah memesin rumput. Ni di atas balkoni. Mungkin murid tak ada murid yang tak faham apa itu balkoni ya. Balkoni satu apa balkoni? Balkoni ni merupakan macam satu beranda lah di bahagian rumah yang dia tak ada tak ada dinding di sekeliling dia. Di sekolah pun ada ni bahagian ni, balkoni ni. Baik, seterusnya kita lihat pilih air, pilih air. Berkaitan dengan pipe air. Itu yang murid mudah faham. Saya takut murid tak faham apa itu pilih air. Okey, menjemur kasut. Ini tak murid tahulah murid ni. Menjemur kasut ni. Sebab dari prasekolah lagi murid sudah pakai kasut. Malah sebelum lagi dari bayi lagi murid sudah pakai kasut. Tapi mungkin murid lebih memahami penggunaan kasut ni bila umur dia dah makin besar. Baik, jadi saya nak murid cuba sendiri menyebut, kalau tak boleh menyebut, cuba mengeja dengan bimbingan ibu bapa ataupun penjaga. Eja dari suku kata ke suku kata. Lepas tu cuba sebut lengkap satu perkataan tu, dan seterusnya satu frasa tu dan kepada murid kalau dah mampu semua tu, saya minta murid sila bina ayat yang mudah, jangan terlalu panjang sangat. Seperti saya katakan tadi, selamat pagi ibu. Okey, yang di atas bumbung ni ni ada frasa di atas bumbung ni. Apa benda yang atas bumbung ni tadi? Okey, membasuh basikal. Siapa yang basuh basikal tu? Tulis. Kalau dia abang, tulis abang. Pokok bunga, siapa yang menyiram pokok bunga tu? Tulis. Itu saya katakan ayat mudah. Okey, memesin rumput, siapa yang tu? Tambah dia punya subjek. Subjek adalah orang yang pelaku tu, pelaku dia. Kadang-kadang subjek ni tak semestinya manusia. Boleh terdiri daripada apa-apa objek. Okey, saya rasa itu saja untuk pada hari ini dan saya harap murid dapat memahami sedikit mengenai topik pembelajaran kita hari ini. Mungkin saya pun rasa agak kekok minta maaf lah. Mungkin agak kekok sikit dengan cara ni sebab baru pertama kali saya buat rakaman video berkaitan dengan PDPR Okey, terima kasih.